telinga-telinga mereka. Mereka telan saja. Saya buat kajian di Kampung Pisang, Kampung Arab Payung, Kampung Sungai Terak, Kampung Pengkalan Hit. Ramai tak tahu apa yang sedang berlaku kepada negeri Perak dan negara Malaysia. Ini masalah perubahan yang perlu ada pada orang-orang Melayu. Kalau kita tanya kepada komuniti Cina, berapa akhbar komuniti Cina pada hari ini yang keluar satu hari? Kalau tak silap saya ada 13 jenis akhbar, betul tak betul? Ada 13 jenis akhbar yang menyalurkan maklumat kepada komuniti Cina, orang-orang Cina. 13 jenis akhbar. Orang Melayu berapa akhbar? 3. Utusan, Berita, Kosmo, Sinar Harian, News Straits Times. Itu dah orang putih dah. Star. Yang Melayu saya berapa? 4. Yang boleh pakai? Yang agak-agak boleh pakai Sinar Harian aja. Sebab itu Sinar Harian berani bergabung dengan Karang-Kerang buat debat perdana antara Rafizi Ramli dengan Khairi Jamaluddin. Sebab mereka berani, mereka bertanggungjawab, mereka boleh membuka laluan, mereka boleh bersifat adil kepada semua. Dan kita hari ini, kita kena sokong ramai-ramai untuk sekuang-kuangnya membeli Sinar Harian. Walaupun kadang-kadang itu adalah sikit sebanyak, tapi masih lagi lah memberikan ruang yang baik kepada pembangkang, kepada pakar rakyat. Alhamdulillah. Jadi kita tengok di sudut ini saja bermakna orang-orang Melayu sangat lemah di sudut sumber maklumat. Ya. Jadi maknanya kebebasan untuk kita dapatkan maklumat ini sangat terhad. Kalau inilah penyakit yang menimpa orang-orang Melayu, menelan bulat-bulat semua cerita, sehingga kita lihat hari ini untuk nak meyakinkan orang Melayu lagi bahawa Datuk Seri Nizar ini adalah orang yang tak boleh pakai, maka kita tengok di sana sini digantungkan banner apa? Nizar pembohong bersiri. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu boleh terima tak? Boleh terima tak? Orang Melayu yang tak ada maklumat kedua, memang mereka akan terima Datuk Seri Nizar sebagai pembohong dalam negeri Perak ini. Inilah yang menyebabkan kita terpaksa bekerja, bergerak daripada rumah ke rumah, kampung ke kampung. Saya petang tadi daripada lebih kurang pukul 5 sampai 6.30 saya berada di Kampung Serijaya dan Kampung Teluk Pedang. Saya kunjungi rumah ke rumah. Di samping saya memberikan sumbangan beras, bekalan barang dapur dan sebagainya. Kita tanya kepada makcik-makcik, kita interview mereka, kita tanya apa yang ada dalam isi hati mereka. Oleh kerana saya pergi jelajah ini dah kerap banyak kali, alhamdulillah telah ada perubahan dan telah ada penambahbaikan dalam pemikiran mereka dan sumber maklumat yang kita sampaikan selama ini, alhamdulillah. Kalau dulu mereka adalah wanita UMNO Tegar, hari ini mereka telah bersama-sama dengan kita. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu saya yakin dan percaya, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang bukan setakat mahu melihat kerajaan Pakatan Rakyat tertegak semula, tetapi untuk memastikan benda ini benar-benar berlaku, maka yang paling penting sekarang adalah kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menggerakkan massa, menggerakkan masyarakat dengan maklumat-maklumat yang tepat. Contoh yang saya nak sebutkan, mengikut kajian kita, kalau maklumat yang kita print outkan daripada sumber internet yang menceritakan data sebenar, maklumat sebenar, kita sampaikan kepada mereka, terutama golongan-golongan di kampung-kampung ini, insya-Allah mereka akan membaca pada satu hala dan mereka akan terima sebagaimana yang dipraktikkan oleh utusan Berita Harian. Bila keluar saja, orang beli, orang baca, dan itulah yang orang Melayu pegang dan pakai pada hari ini. Ini dia peranan kita untuk menyampaikan maklumat yang sebenar kepada mereka. Baik, kalau kita tak buat kerja ini, ya, kalau kita tak sama-sama bertindak, bergerak, akhir sekali tuan-tuan, yang akan menjadi golongan dan selama ini menjadi golongan opportunis yang selalu mengambil kesempatan
yang menjadi pendokong-pendokong, bahkan kita disebut sebagai pencacai-pencacai dalam kerajaan hari ini. Kita lihat, inilah kesempatan yang mereka akan ambil untuk terus temberang kepada rakyat. Dan ini kita takut sangat, kita bimbang sangat kalau orang-orang Melayu, ya, Ustaz Sidik. ya, disilakan Ustaz Sidik, no. Orang Melayu masih lagi menggunakan pakai maklumat yang tidak terkini untuk mereka buat keputusan dalam pilihan raya yang ke-13 yang akan datang ini. Silakan. Satu lagi masalah yang melanda orang Melayu yang saya nak sebutkan pada malam ini. Saya orang Melayu, kebanyakan di hadapan saya ni adalah orang-orang Melayu. Bila kita buat kajian, orang Melayu mereka tak dapat bezakan antara adat dan agama. Ini masalah juga. Dicampur adukkan antara adat dan agama. Ya. Sebahagian mereka mengingat adat pun agama juga. Sampai benda-benda ini tidak dapat dipisahkan. Tetapi alhamdulillah, bila PAS yang tak pernah berhenti istiqamah, terus menerangkan, terus menyampaikan maklumat yang tepat, menghuraikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang Melayu, menyebabkan hari ini sebagian besar di kalangan orang-orang Melayu, umat Islam yang ada di bumi Malaysia ini, terutama dalam negeri Perak ini, mereka terkejut bahawa banyak benda kepercayaan karut hari ini sebenarnya adalah kepercayaan yang sangat meleset. Contoh yang paling jelas, yang mana yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu selalu sebut, banyak orang Melayu ingat UMNO itu adalah kerajaan, kerajaan itu adalah UMNO. Maknanya kalau menolak UMNO bermakna runtuhlah sebuah kerajaan. Ini kepercayaan khurafat yang perlu kita benteras. UMNO hanyalah parti yang dipilih kalau mereka menang dominan, majoriti, mereka boleh membentuk sebuah kerajaan. Dan tidak sebenarnya kerajaan itu adalah UMNO. Sebab itu dalam konteks Perak, yang kita nak bagi peluang pada hari ini adalah kerajaan yang diterajui oleh orang Melayu yang banyak terlibat dalam keadilan dan dalam PAS. Dan ini adalah orang-orang Melayu yang berwajah baru, yang ada anjakan baru, perjuangan baru untuk membersihkan seluruh kekusutan. Kita bukan nak meruntuhkan tiang negara, tiang seri negara. Orang-orang Cina juga yakin bahawa apa yang ada ketetapan dalam negara ini di bawah perlembagaan, hak-hak istimewa orang Melayu memang sepakat dalam Pakatan Rakyat pasti akan tetap ada. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetap akan menjadi bahasa kebangsaan. Raja-raja Melayu yang berdaulat sampai peringkat agung tetap akan ada, tetap akan dipertahankan oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Semua ini tidak akan diruntuhkan, tetapi yang akan diruntuhkan adalah sifat tamak pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, sifat rakus pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, ya, nilai tidak amanah, pembaziran, rasuah. Inilah benda-benda yang akan dihapuskan daripada bumi Malaysia ini. Jadi ini dia yang menjadi perjuangan bersama kita pada hari ini, untuk sama-sama kita bawa, ya, satu bentuk pemerintahan baru yang insya-Allah bakal mengubah senario keadaan yang ada di Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mutakhir ini kita lihat sokongan dan dokongan kepada kita cukup bagus, ya, terutama sejak mereka tahu, mereka sedar bahawa Pakatan Rakyat ini bukan sekadar untuk bercakap, bukan pandai bercakap, bukan pandai berkata-kata saja, tetapi telah pandai